Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 28 Mac 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita tengah hari dengan penduduk di Mupong Semop kini boleh menarik nafas lega selepas projek bekalan elektrik di kawasan tersebut telah siap sepenuhnya sekaligus memberi sinar harapan dan keselesaan kepada kira-kira 90 keluarga di situ. Semasa mengadakan lawatan kerja di situ pada Sabtu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidol merakamkan penghargaan kepada Sarawak Energy Berhad SEB yang telah bertungkus lumus menyiapkan projek itu dengan jayanya. Adun Semop itu turut menyampaikan sumbangan projek kecil luar bandar MRP kepada beberapa JKKK, rumah panjang dan PIBG yang berjumlah RM37,000. Pada masa sama, beliau turut mengumumkan kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak RM3 juta untuk projek penyambungan jalan sepanjang lebih kurang 1 km ke arah penempatan di Mupong. Beliau turut melawat tapak projek transformasi luar bandar RTP membina baru padang simen serbaguna yang bernilai RM200,000 dan akan dibina dalam masa terdekat. Sementara itu, Abdullah Saidol berkesempatan meninjau 7 jeti di sekitar Mupong bagi membuat penilaian teknikal dan cadangan pembinaan jeti baharu dengan anggaran kos sebanyak RM300,000. Selain itu, beliau memaklumkan permohonan membina sambungan jalan ban di Semaring dengan peruntukan kira-kira RM400,000. Berita selanjutnya, Institut Koperasi Malaysia IKM akan dinaik taraf menjadi sebuah pusat pendidikan tinggi tidak lama lagi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, salah satu agendanya adalah untuk menangani isu skills mismatch yang dihadapi oleh graduan pengajian tinggi dengan kehendak industri masa kini. Berucap semasa program ke arah memasyarakatkan Koperasi Maskop Lunduk di Dewan Mahligai Gading pada Sabtu, Ahli Parlimen Santubong itu berharap isu pengangguran di kalangan graduan dapat dikurangkan. Datuk Seri Wan Junaidi yang juga Ahli Parlimen Santubong menambah, IKM juga berperanan membantu koperasi mengembangkan perniagaan di seluruh negara melibatkan golongan profesional. Terdahulu ketika berucap, Adun Tanjung Datuk Ahmad Jamilah Anu berterima kasih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi kerana telah memilih daerah Lundu sebagai salah satu lokasi bagi program berkenaan. Jelasnya menerusi program itu, IKM Zon Sarawak dapat memantapkan usahawan dan bakal usahawan dalam menjana ekonomi setempat serta pembentukan modal insan yang teguh. Laporan berikutnya, Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 60 juta dos vaksin COVID-19 untuk 30 juta rakyat, termasuk warga asing yang bekerja di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan 2 Dato' Aaron Argo Dagang berkata, sehingga kini negara telah menerima 1 juta dos vaksin Pfizer dan 200,000 dos Sinovac. Kita bisa mengeluarkan kurang 60 juta dos. Kalau kita di sini, rakyat kita bisa 20 juta, rakyat orang ketika ada di sini 4 juta, dicek bagaimana? Kalau kita cuma dalam dos 60 juta, bukan yang kaya 60 juta. Ada banyak lain kita bisa tahu, ya kita perlu usah. Oh, nama dia sebenarnya itu betul, tapi mereka tidak lain. Kenapa kita mengatakan kita garang kita seterang. Bercakap semasa program Malaysia Prihatin di Dewan Masyarakat Selangor baru-baru ini, beliau menggesa rakyat negara ini untuk bersama-sama mendaftar mendapatkan vaksin COVID-19. Tambahnya, kerajaan juga telah mengenal pasti 900 lebih pusat vaksinasi di seluruh negara dan memerlukan ramai tenaga untuk melancarkan program vaksinasi. Kita bisa 900 lebih center untuk kita belajar. Kita akan umumkan berdepan kalau kita pun uji kita bukan vaksin yang benar Pfizer yang itu kita isi dari channel Sinovac. Sinovac kemarin 200,000 orang. Boleh, ada yang lain. Jadi, nak menjadi masalah kita itu, jadi orang kita sama dua rumah, lalu bila asal di lantai, bila kita sama lantai, 2 kali ya, 2 kali. Jadi sama-sama kita duduk vaksin, kita sudah bisi vaksin tadi, ya kita bisi perlindungan, kita bisi paham. Manakala di Sabah, Menteri Utilities Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Untom memberitahu daerah berkenaan akan terus menerima pelbagai projek pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak.
Tambahnya, rakyat di kawasan tersebut bakal menikmati kemudahan hak asas dan perhubungan yang sistematik apabila pembinaan Jambatan Sebauh, Jalan Kampung Hile, Jalan Pandan Fasa 2 dan Jalan Ulu Pandan siap kelak. Selepas meninjau perkembangan projek penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS di Kampung Hulu Sebauh, Adun Kemenar itu menambah, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga telah meluluskan projek pembinaan Fasa 2 Jalan Ulu Pandan. Dalam pada itu, beliau meluahkan rasa puas hati terhadap projek PPRMS yang siap mengikut jadual ditetapkan. Di Telangusan pula, masyarakat Penan diminta untuk tidak terpengaruh dengan berita palsu yang mendakwa pengambilan vaksin COVID-19 adalah berbahaya. Berucap dalam ceramah kesihatan program vaksinasi COVID-19 di Kampung Long Lateh, Baram, Adun Telangusan, Dennis Ngau menegaskan hanya dengan pengambilan vaksin COVID-19 dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ini masih hidup, dia masih hidup, dia masih lagi boleh. Itu sebabnya kita datang sini pakai ini. Sebab tidak tahu antara kita ini, kita tahu siapa yang bawanya. Ini yang masalah penyakit ini. Kalau dia penyakit malaria, kalau dia penyakit anjing rabies, kita tahu itu anjing jalan macam-macam dapat kita lari. Tapi ini tidak. Bila-bila masa sahaja dia boleh kena kita, kena saya. Sementara itu, Setiausaha Long Lateh Simon Laing ketika ditemui berkata ceramah berkenaan sangat bermanfaat dan menggesa masyarakat Penan untuk mendaftar dan mengambil vaksin COVID-19. Saya secara pribadi memang saya mahu menerimalah vaksin COVID-19 ini. Jadi aku barak dengan hitam, saya kalau boleh register, tapi itu BM memaksa hitam lah. Saya pun kenin wan metro meneng hak talimat benarak re. Memang jian lah. Bukti ne ina kekat ME Unong rina, YBD ni serina, ngan Dr. Wong rina, mau oleh lah terima vaksin ina. Manakala Ketua Kampung Long Leng, Maister Loli meminta masyarakat Penan untuk tidak takut mengambil vaksin COVID-19 dan tidak mendengar berita palsu berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Saya pesan kepada kampung-kampung yang lain, kepada rakyat terutamanya penduduk Penan di dalam sekitar kampung Penan, jangan takut terima suntikan COVID-19 ini. Saya harap pihak-pihak yang menerima berita-berita yang tidak betul jangan terima. Seterusnya di Muka dengan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF telah bergotong royong untuk menyiapkan pusat pemberian vaksin di Dewan Suara Muka. Menurut Residen Bahagian Muka, Hamdiah Bakir, program gotong royong itu melibatkan pejabat daerah, pejabat kesihatan Muka dan dibantu agensi-agensi lain di Muka. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada kumpulan CITF, itu COVID Immunization Task Force ataupun kumpulan imunisasi kebangsaan yang telah mengadakan gotong royong bagi daerah Mukah pada hari ini untuk membuat persiapan bagi pusat pemberian vaksin untuk daerah Mukah, iaitu diadakan di Dewan Suara Mukah. Ya. Untuk makluman, gotong royong hari ini telah pun diketuai oleh pegawai daerah Mukah, terdiri daripada pejabat kesihatan Mukah dan juga agensi-agensi lain yang turut sama untuk menyiapkan pusat vaksinasi ini yang akan digunakan pada pertengahan bulan April nanti. Ya. Bercakap kepada UKAS semasa meninjau program gotong royong itu pada Sabtu, Hamdiah berkata terdapat 5 pusat vaksinasi di bahagian Muka. Jelasnya lanjut, data penerima berusia 18 tahun ke atas yang telah mendaftar masih kasar dan diperhalusi oleh pejabat daerah dan pejabat kesihatan masing-masing. Untuk bahagian Muka, kita ada 5 pusat vaksinasi di setiap daerah. Di Dalat menggunakan Stadium Dalat, di Matu, Dewan Suara Matu, di Daro menggunakan Dewan Masyarakat Daro dan di Tanjung Manis adalah Dewan Masyarakat Belawai.
dan semua pusat pemberian vaksin ini akan disiapkan di mana serentak diadakan gotong royong pada hari ini tadilah. Dan untuk keseluruhan data yang telah kita ambil bagi penerima vaksin 18 tahun ke atas, ini adalah data kasar di mana masih perlu dihalusi oleh setiap pejabat daerah dan juga pejabat kesihatan masing-masing. Sementara itu, Pegawai Daerah Muka merangkap pengarah CITF Daerah Muka Safi Saili berkata fasa kedua pemberian vaksin dijangka akan bermula pada pertengahan April depan dengan bilangan yang dijangkakan seramai 400 orang sehari. Pusat pemberian vaksin kita di Dewan Suarah ini kita jangkakan akan siap sepenuhnya disediakan pada minggu hadapan, dan fasa 2 pemberian vaksin dijangka akan dimulakan pada pertengahan April yang akan datang di Dewan Suarah ini. Jadi bilangan yang akan dijangka kita untuk suntikan sehari untuk di pusat pemberian vaksin daerah Muka ini, kita menjangkakan kita akan memberikan ataupun penerima vaksinnya kita jangkakan dalam 400 orang sehari untuk di Dewan Suarah Muka ini. Masih lagi dengan perkembangan di Muka, dengan Jabatan Penerangan Muka melalui inisiatif Info on Wheel telah mengadakan program pendaftaran secara manual di Pasar Muka. Pegawai Penerangan Muka Syarul Izan Madia ketika ditemui UKAS memberitahu program itu merupakan pendekatan pihaknya dalam menggalakkan masyarakat di Muka mendaftar secara manual. Hari ini Jabatan Penerangan mengadakan program Info on Wheel yang selalu kita lakukan, tetapi hari ini pendekatan kita adalah dengan hadir ke pusat tumpuan masyarakat dan hari ini di Market Muka, di mana kita memberi peluang kepada masyarakat untuk mendaftar secara manual bagi menerima vaksin. Itu satu dasar baru yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dengan mengadakan di tempat terbuka seperti ini, sebenarnya kita memberikan peluang, walaupun ada yang telah mendaftar menggunakan MySejahtera, tetapi dengan pendaftaran secara manual ini, kita dapat mengumpul lebih banyak maklumat daripada masyarakat yang mungkin sebahagiannya tidak jelas bagaimana apakah proses-proses yang perlu dilakukan dalam usaha mereka untuk diterima sebagai penerima vaksin. Tambah beliau, Jabatan Penerangan mengambil pendekatan hadir di kawasan orang ramai supaya masyarakat lebih memahami apakah tanggungjawab yang mereka lakukan tentang dasar imunisasi kebangsaan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.